Tiada bazar Ramadan tahun ini, peniaga diminta lebih kreatif. Juga GRS siap sedia hadapi pilihan raya. Laporan lanjut kita terus saja bersama Konstantin Pahlawan di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Miza dan salam sejahtera. Gabungan Rakyat Sabah GRS bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada bila-bila masa selepas darurat ditamatkan. Demikian menurut Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Negeri, Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Datuk Haji G berkata beliau sudah mengarahkan bersatu di semua bahagian agar menubuhkan jentera pilihan raya masing-masing serta memberi sokongan kepada mana-mana calon GRS yang akan bertanding di sesuatu kawasan. Gabungan Rakyat Sabah sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya jika sekiranya darurat tidak disambungkan lagi. Jika sekiranya diadakan, kita bersedia. Datuk Haji G ditemui media di Sandakan selepas majlis makan malam bersama pemimpin Zon 5 Sandakan. Beliau turut mengalu-alukan kenyataan pengerusi perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin baru-baru ini yang memberi jaminan tiada pertembungan kerusi antara UMNO dan Bersatu dalam pilihan raya umum akan datang. Datuk Haji G menyifatkan jaminan itu sebagai usaha terbaik bagi membuktikan GRS sebuah gabungan yang mantap dan boleh bekerjasama sekaligus memastikan gabungan itu memenangi lebih banyak kerusi. Dalam pada itu, Datuk Haji G berkata Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memandang serius tuntutan rakyat Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Apa yang sepatutnya yang perlu diberi kepada rakyat Sabah dan Sarawak dilihat secara serius oleh pimpinan Kerajaan Persekutuan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terdahulu, Datuk Haji G menerima 10,000 borang kemasukan ke Bersatu Sabah, masing-masing 3,000 permohonan dari bahagian Beluran dan Libaran, 2,000 dari bahagian Batu Sapi dan selebihnya dari bahagian Sandakan dan Kinabatangan. Beliau turut menerima borang daripada ahli Jawatan Kuasa Parti Amanah Negara Amanah Negeri Sabah yang juga Ketua Penaja Amanah Kawasan Sandakan Adha Sahabuddin untuk menyertai Bersatu Sabah. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP penduduk pedalaman Sabah khususnya di 4 buah kampung yang kini menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD memuaskan. Kampung berkenaan ialah Kampung Rimbayan dan Kampung Pagalungan, ansib di Keningau yang masing-masing menjalani PKPD hingga 15 dan 18 April serta Kampung Kalindukan dan Kampung Murni C di Nabawan masing-masing dikenakan PKPD hingga 18 dan 20 April ini. Tinjauan RTM di keempat-empat kampung berkenaan mendapati kesemua jalan masuk sudah ditutup dan dipasang dawai berduri. Kawasan ini turut dikawal ketat pasukan keselamatan terdiri anggota polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Sementara itu, pasukan perkhidmatan perubatan diketuai Dr. Ganesh Kumar Kania dari Klinik Kesihatan Bingkor sentiasa bersiap sedia memastikan tahap kesihatan penduduk berada di tahap yang baik. Kami di sini datang bagi ubat, pastikan mereka sihat, tidak juga ada apa-apa masalah. Kalau perlukan apa-apa temu janji, perlukan rawatan kecemasan, perlukan rawatan perubatan, semua kami boleh bagi untuk diorang lah. Itu kami punya fungsi di sini. Pelbagai bantuan turut disalur bagi memastikan kebajikan penduduk sentiasa terjamin. Kita hantar lebih kepada air sebab dipahamkan Rimbayan dan ansib ini masalah tiada air, bakalan air. Jadi sekarang kita hantar untuk bakalan untuk air minum. Dan selain itu juga bahan manta kami ada hantar seperti daging dan sayur-sayuran lah. Sehubungan itu, penduduk dinasihatkan terus mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa agar usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 mencapai kejayaan. Susulan keputusan Kerajaan Sabah untuk tidak membenarkan aktiviti Bazar Ramadan di seluruh negeri tahun ini, para peniaga disaran mengambil inisiatif memasarkan jualan masing-masing secara dalam talian.
Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, keputusan tidak membenarkan aktiviti Bazar Ramadan atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri susulan situasi penularan pandemik COVID-19 di Sabah yang belum stabil. Inilah masanya bagi kita untuk lebih kreatif dalam usaha untuk memasarkan produk kita lah. I mean, it's not business as usual. It is unusual. An exceptional time that we need to have more creativity in order to market our products. Datuk Masidi berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani pembentukan syarikat kerjasama antara YBS Digital Sdn Bhd dan AIM Innovation Sdn Bhd di Kota Kinabalu. Kerjasama itu bagi mewujudkan sistem pembayaran upah secara digital menggunakan perkhidmatan e-dompet dan e-upah untuk semua pekerja di Sabah, khususnya pekerja asing. Sebuah kad InstaPay yang boleh digunakan di seluruh dunia akan diwujudkan dengan pengeluaran wang tunai dibuat melalui mesin ATM. Jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah diingatkan agar terus mengamalkan pendekatan turun padang bagi memahami isu dan permasalahan golongan sasar. Langkah itu penting untuk memastikan program pembangunan yang dilaksana memberi manfaat optimum kepada golongan petani, penternak dan nelayan. Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, program pertanian yang dilaksana perlu dipantau agar aspirasi kerajaan membangunkan sektor berkenaan yang merupakan antara 3 teras utama Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya tercapai. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Mesyuarat Tahunan Jabatan Pertanian Sabah ke-39 dan pelancaran 4 inovasi varieti tanaman baharu di Kota Kinabalu. 4 varieti tanaman baharu yang dilancarkan ialah varieti durian babagon, varieti durian merah QDG1, varieti nangka QJF1 dan varieti jagung ungu. Mengulas mengenai varieti tanaman baharu ini, Datuk Dr. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata penyelidikan perlu diteruskan bagi memastikan hasil varieti baharu dapat dikomersialkan. Beberapa buah yang boleh kita ketengahkan seperti durian babagon, ini kita boleh propagate sebagai produk baru pertanian. Kerana di mana-mana pun dia boleh tumbuh, kita perlu penyelidikan supaya dia lebih besar, mungkin lebih cepat berbuah. Lembaga Penanaman Nenas Malaysia LPNM komited membantu Sabah membangunkan industri penanaman nenas secara komersial. Untuk tujuan itu, projek perintis sedang dirancang dengan mengenal pasti beberapa lokasi yang memiliki tanah yang sesuai, termasuk kawasan Labuk di Sandakan. Pengerusi LPNM Datuk Dr. Sahrudin Jamal berkata, dengan keluasan tanah subur yang luas, Sabah mempunyai kelebihan untuk dibangunkan sebagai antara pengeluar nanas di negara ini. Pihak kami, LPNM, ingin membantu masyarakat untuk kami memberi sumbangan dari segi teknikal, bantuan, bagaimana kami membantu negeri-negeri lain di Semenanjung. Datuk Dr. Sahrudin ditemui media selepas mengetuai ahli lembaga pengarah LPNM mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor di Sandakan. Sementara itu, timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LPNM Muhammad Khairu Zamri Muhammad Saleh berkata, projek perintis penanaman nanas yang bakal dilaksana akan menjadi model untuk rujukan masyarakat di Sabah. Projek perintis itu memberi fokus kepada penanaman nanas premium MD2 menggunakan teknologi penanaman yang betul. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan Miza.